2,000 years later. Oke, salam dan salam sejahtera, dan isu panas terkini adalah berkenaan dengan isu penahanan Ratu Naga, ataupun lebih dikenali oleh kawan-kawan di media sosial sebagai Ratu Nangga, atau saya juga gelar sebagai Ratu Biawak. Nah, saya melihat kenyataan dikeluarkan oleh Peguam Ratu Naga, ya, yang mana di sini menyangkal kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua SPRM iaitu Azam Baki dengan menyatakan bahawa Ratu Naga ini ditahan oleh SPRM bukannya diambil siasatan ataupun keterangan, kerana katanya pada pagi tadi, ya, rumahnya telah pun diserbu dan dia dijemput, dibawa menaiki kereta SPRM. Di sini juga Peguam dia menyatakan bahawa Ratu Naga tidak dibenarkan berjumpa dengan Peguam dan suaminya. Ini adalah penahanan yang jelas, adalah tidak masuk akal untuk Ketua SPRM menyatakan ia bukan penangkapan dan sama sekali bertentangan dengan fakta. Saya masih menunggu di luar pejabat SPRM, ini kata dia, untuk berjumpa dengan Ratu Naga. Kita tahu di sini terdahulu, ya, Azam Baki telah pun memberitahu, ya, kepada media ataupun kepada media Malaysia kini bahawa Ratu Naga dipanggil untuk disoal siasat agensi penguat kuasa terbabit, namun dia menafikan wanita terbabit ditahan. Kami hanya memanggil dia untuk merekodkan keterangannya bagi membantu siasatan mengikut, ya, Seksyen 16 Akta SPRM, dan di sini juga dia kata bahawa sepasukan, ya, 5 pegawai SPRM tiba di rumah mereka di Kelang Lama kira-kira jam 9.30 pagi tadi sebelum mula menggeledah premis itu selama lebih kurang kira-kira 20 minit, ya. So, perkara ini kalau kita lihat, ya, adalah hasil daripada pertelagahan di media sosial dia dengan Badut, ya, ataupun lebih dikenal diri sebagai Badrul Isam ataupun Cik Ubat. Sebelum ini menuduh Samsul Iskandar menyalahgunakan dana NGO, dan kita tahu juga Samsul Iskandar sudah pun membuat penafian berkenaan dengan isu ini. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Ratu Naga ini, pada saya, ya, wajar Ratu Naga ini ditahan dan disiasat, ya, kerana mereka ini banyak putar belitnya, putar alamnya terlalu banyak. Seorang ini menuduh seorang ni, seorang ini menuduh seorang ni, dan mereka sekarang ini bertelagah di media-media sosial untuk diri mereka, mempertahankan diri mereka daripada tuduhan daripada sebelah pihak. Yang mana kalau kita tengok si Badut akan menuduh kepada Ratu Naga, Ratu Naga pula menuduh Badut. Jadi saling-saling mereka ini menuduh sesama menuduh. Kita tahu, ya, Badut pula sekarang ini akaun dia pun dibekukan atas dasar ada sumber-sumber kewangan yang dilihat oleh bank masuk, ya. Begitu juga dengan Ratu Naga, kita tahu sekarang ini dia sedang pun disiasat oleh SPRM. Dan perkara ini kalau mereka fikir bahawa apabila kita disiasat oleh SPRM dan kita tidak perlu ditanya soal lebih panjang dan perkara itu kita boleh berjumpa dengan mereka senang-senang, saya rasa peguam dia ni pun macam peguam yang tak faham bahasa. Apabila penjawat awam ataupun pihak berkuasa menyiasat kita, dia mengambil waktu yang panjang. Mereka kena sediakan kertas siasatan, mereka kena sediakan banyaklah perkara-perkara yang mereka perlu sediakan. Jadi mereka akan tanya soalan-soalan dan mereka perlu mencari bukti lain. Dan kalau kita tengok di sini pada pukul 9.30 pagi tadi, SPRM pergi telah pun menggeledah, ya, permis dia. Tujuannya untuk apa? Mencari bukti-bukti yang boleh dijadikan sebagai pendakwaan ataupun sebagai bukti yang boleh menunjukkan bahawa dia pernah melakukan salah laku itu. Jika tidak ada, maka dia akan dibebaskan, dia akan dilepaskan. Kenapa Peguam begitu takut dalam isu ini? Dan tidak perlu kita takut kalau kita tak melakukan salah. Dalam isu ini juga saya harap SPRM juga akan memanggil, ya, Badut ni ataupun panggil Cik Ubat untuk dia menjelaskan juga isu ini supaya rakyat boleh tahu. Dan termasuklah juga kita tahu sekarang ni DPMO yang membabitkan Samsul Iskandar yang telah pun, ataupun Datuk Seri Samsul Iskandar yang telah pun membuat penafian ini. Dalam soal isu ini, ya, dana NGO telah pun disalahgunakan. Saya rasa perkara ini banyak dilakukan oleh puak-puak ini selama ini. Sebelum ini pun apabila mereka menjadi kerajaan, inilah kerja mereka. Dan mereka mencari duit melalui, ya, mereka bermain dengan media-media sosial dan mereka akan membuat, ya, perkara-perkara yang tidak baik, iaitu mereka akan menyerang kerajaan yang ada daripada segala sisi. Kita tengok mereka bermain dengan banyak-banyak isu pelantar, isu ini, isu itu, dan akhirnya perkara itu ditutupi dengan pembohongan mereka sendiri, dan akhirnya seorang demi seorang akan memberitahu kepada rakyat bahawa ini yang telah kami lakukan sebenarnya bukan terjadinya begini. Nah, ini mereka sanggup buat dengan apa? Dengan menggunakan duit dana ini tadi, menyogokkan kawan-kawan mereka, walaon-walaonnya bodoh ini tadi, dengan memberi sedikit ganjaran, tetapi mereka mendapat, ya, banyak duit daripada NGO yang mereka berselindung, ya, dengan menggunakan identiti ataupun nama orang lain, dan akhirnya mereka hantar ke mana-mana jabatan yang membabitkan
menteri-menteri di atas dan mereka-mereka yang berpengaruh untuk mereka dapat duit. Ini adalah satu perkara yang dilakukan oleh puak-puak yang bernama Ratu Biawak ini. Sebab itu kalau kita tengok, dia bercakap sangat pandai, tapi penipuan semua. Dan hari ini apabila tengok, kalau macam inilah rakyat dalam negara ini, apabila dipanggil oleh Ispraim ataupun dijemput oleh Ispraim macam ini, mereka kata ini adalah satu yang seolah-olah menindas. Tapi ini hakikat. Kamu buat kerja yang seperti ini memang patut kamu terima. Kalau kamu tak bongkar isu ini dalam media sosial, Ispraim tak tahu. Yang bongkar isu ini adalah dia dengan Badut. Dia persoalkan Badut, Badut persoalkan dia, dan akhirnya satu persatu pecah. Dan kita lihat hari ini hasilnya. Dia nak salahkan siapa lepas ni? Dia nak salahkan kerajaan yang ada. Lepas itu kita tengok, nama Samsul Iskandar juga dipetik dalam isu ini. Pada saya, Samsul Iskandar tidak bersalah dalam isu ini. Contoh, kalau Ratu Naga menggunakan NGO bukan atas nama dia, ataupun Badut menggunakan NGO bukan atas nama dia, atas kepentingan rakyat, contoh. Dia kata buka NGO perpaduan, contoh. Maka mereka buka NGO itu atas nama si A, B, C, D, E. Dapatlah mereka luluskan NGO ini. Yang mastermind di belakang NGO ini adalah contohnya Badut ataupun Ratu Biawak. Okey, saya yang buat surat atas nama NGO ini. Kalau dapat duit saya, kalau dapat duit 30,000, dia akan keluarkan. Dikeluarkan duit itu, mereka akan akhirkan kepada budak-budak dia yang buat NGO ini tadi. Maka akhirnya budak-budak yang ada dalam NGO ini sebahagiannya tidak puas hati. Bila tak puas hati dengan hasil daripada duit yang mereka dapat ini tadi, bayangkan kalau 30,000 diambil oleh Ratu Biawak ataupun Badut 20,000, dan akhirnya yang 10,000 ni diagihkan sesama mereka. Panas hatilah mereka, kan? Kerana yang tubuh NGO tu atas nama mereka, yang dapat hasil di belakang mereka ini. Tetapi betul mereka yang mastermindnya. Jadi akhirnya sebahagian daripada mereka tidak puas hati, dan akhirnya mereka bongkar perkara ini. Sama macam Badut pun sama seperti ini, yang mana dibongkar oleh Ratu Naga. Kes yang sama, ni Ratu Naga, kes yang sama. Jadi saya harap pihak kerajaan berhati-hati siapa mereka yang punya NGO ini, dan kena lihat dengan teliti. Ini banyak mereka lakukan penyelewengan dana NGO ini dengan konon-kononnya membantu rakyat, tujuannya untuk kebaikan tetapi disalahgunakan. So itu yang kita lihat berkenaan dengan isu ini. So baguslah Ratu Naga ini ditahan selamanya pun rakyat Malaysia suka. Tak memberi manfaat pun pada negara. Ni Badut ni lagi seorang, perlu ditahan juga. Dia padan muka dia. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you. Dipuji bernyamun, prinsip tak lebur, dah macam kartun. La 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 la. Kata Datuk Seri, ini bukan cerita